قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di antara kata-kata yang berdosa ialah yang kelima, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita sedang melihat sifat keji yang ke-10, iaitu syarahul kalam, berlebihan pada berkata-kata. Di antara perkataan-perkataan yang biasa keluar di mulut kita yang jadi dosa, dia sedang bilang pada kita. Yang pertamanya berdusta, yang keduanya mengumpat, yang ketiga berbantah-bantah, yang keempat kita lihat dalam pertemuan yang lepas, mengejek, menyenda. Malam ini perkataan yang keluar di mulut kita juga dekat di kita, iaitu berseluruh. Kalau sebut berseluruh saja, maka sedikit tak jadi larangan dalam agama kita. Bahkan harus berseluruh. Bahkan kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu, berseluruh ni hukum dia sunat. Bila kita nak elok daripada rasa jemu. Kalau terlalu serius menyebabkan jemu, tambah-tambah pula kita ni bukannya hemah tinggi sangat, motivasi tinggi sangat dalam ngaji contohnya, dalam belajar. Itu yang agamawan kita kadang-kadang selit dengan seluruh tu. Dia buat lawak. Bukan lawak tu jadi kebiasaan dia dah, sebab nak meraihkan orang lain. Kalau ikut dia orang yang hemah tinggi, orang mengajar ni. Kalau kita anak murid bandingan guru ni hemah. Kadang-kadang kita tak mari, dia mari. Tu kata hemah guru. Duduk atas kursi sejam lebih tak apa lagi dia. Tapi sebab dia tengok anak murid gelisah, jak tengok jam, jak tengok telefon, maka dia berhenti awal. Tambah-tambah tempat kita ni orang bekerja esoknya, maka dia memendekkan bicara dia, penyampaian dia sebab meraihkan orang yang mendengar. Kalau ikut orang yang mengajar ataupun tok-tok guru yang mengajar, hemah dia sangat-sangat tinggi nak menyampaikan ilmu. Sebab tu kita boleh tengok dia duduk 2 jam, tak apa dia. Kalau ulama-ulama besar babak sepanjang sejam lebih, ada apa-apa lagi. Kita yang gelisah, jak pergi tandas, jak pergi situ. Saya ingat masa baca
kitab hadis dengan apa Syekh Awad Al-Manqush di Masjid Kuis. Satu ketika dululah baca Sunan Abu Daud, di Masjid UKM baca Sunan apa tak ingat dah tuan-tuan. Nak beritahunya, nak boleh dapat sanad penuh, nak boleh dapat sanad penuh, nak kena ada dalam majlis tu. Daripada mula baca sampailah habis hadis yang terakhir, barulah kita dapat sanad penuh. Jadi macam mana ni nak buat anak murid ni supaya dapat sanad penuh dengan seluruh hadis yang tersimpan, terhimpun dalam sunan-sunan tu. Maka Syekh kata, pakai speaker, kalau duduk di bilik air pun dengar juga. Sebab hemah anak murid gitu. Tok Guru duduk situ sampailah habis majlis. Kita yang duduk dengar ni sekejap nak bangun pergi bilik air, sekejap nak bangun keluar. Tu kata hemah kita rendah nak banding dengan hemah guru. Dia duduk situ 2 jam baca. Tak ada ke mana dia. Jadi nak elok kita ni bila kita keluar daripada ruang tempat baca tu, tak dengarlah pada kita. So kita tak dengar keseluruhan hadis. Bila tak dengar keseluruhan hadis, dia tulis di CJ tu, maknanya mu dengar tak ke semua hadis. Jadi nak elok macam mana, maka Syekh suruh pakai speaker biar boleh dengar siapa keluar. Maknanya kita duduk mana pun boleh dengar lagi. Kecuali kita mari lambat ataupun kita tak hadir dalam beberapa majlis, tu memang terpaksa kena tulis bi afwat, ditulis dalam CJ sanad tu. Maknanya ada beberapa sidang kita tak ada dalam majlis tersebut, tak dapat sanad penuh. Cuma nak beritahunya ialah hemah seorang guru dalam nak menyampaikan ilmu tak sama dengan hemah anak murid. Tak percaya, tengok kita zaman sekolah. Kita zaman sekolah, cikgu kalau jenis tepat masuk, anak murid tak suka. Dia nak cikgu yang masuk lambat keluar awal, tak nak murid suka. Tapi kalau sebelum cikgu yang duk mengajar keluar, dia ada dah luar. Allah, mari dah, aku tak pergi tandas lagi. Mari dah cikgu tu, aku baru nak pergi tengok tudung tandas. Tak suka. Tu kata hemah murid rendah bandingan hemah guru. Hemah guru tinggi. Jadi kalau betul dia pakai hemah dia nak mengajar, perlu kepada lawak-lawak. Sebab apa? Sebab dia nak menyampaikan satu mesej agama. Takkan agama ni dia lalu melalui jalan main-main gitu. Sebab tu nak jadi orang alim, tak boleh dengan main-main. Baca buku, main-main. Mengaji, main-main. Tak jadi orang alim. Nanti, satu masa nanti kita tahu, kecuaian itulah menyebabkan kita tak faham kalam ulama. Baca kitab, ada bahagian-bahagian tertentu kita tak faham. Sebab apa? Kita tak menguasai ilmu-ilmu alat kadang-kadang. Cuma nak sebut sininya ialah berseluruh, kalau tidak berlebihan harus. Bahkan ulama kata ada ketika sunat bila nak mengelak daripada rasa jemu. Maka gurahlah kita duduk semeja makan kan. Kalau seria semua, tak sedap juga. Yang ni duduk mengadap nasi dia, pakai tak bercakap dah. Yang ni pun mengadap nasi dia, yang ni mengadap makanan dia. Semua duduk mengadap masing-masing. Duduk makan masing-masing, suap masing-masing. Tak ceria kan. Jadi agama membenarkan, mengharuskan. Bab Zik kata dia umpama seperti acar lah. Acar dia. Seperti acar ataupun sambal.
Acar ni orang tak makan saja. Korang makan saja. Ambil acar sepinggan semangkuk, makan acar je. Orang tak buat gitu. Orang makan dengan nasi lah. Sambal begitu juga. Orang tak makan sambal saja. Letak sambal semangkuk, duduk suap dengan sudut teh tu. Jawab dia, buasir lah. Cuma nak sebutnya ialah sambal orang tak makan saja. Orang makan dengan nasi. Lepas tu banyak kau sambal? Sikit ya. Banding dengan nasi tak nampak lah sambal tu. Mana sambal ni? Ada bawah nasi. Waktu perlu makan sambal. Gitu ibarat dia berseluruh ni. Waktu kita perlu. Terutamanya dengan kanak-kanak. Tu lama sebut tu. Kalau tuan-tuan ngaji kitab Nawar, dalam kitab Nawar ada sebut. Terutamanya dengan kanak-kanak. Terutamanya lagi dengan perempuan yang halal dengan kita. Sagi kait perempuan saja tak kait kan, duk buat gora dengan janda pula ni. Bab tu sebut lalu perempuan yang halal dengan kita, bukan yang boleh kahwin dengan kita dak ni. Kau nak faham macam ni? Yang tak boleh kahwin dengan kita gitu. Ataupun bini kita yang boleh kahwin dengan kita tapi bini kita. Ataupun yang tak boleh kahwin dengan kita. Siapa? Mak kita, anak perempuan kita, mak saudara kita. Adapun yang ajnabiyah yang halal kahwin dengan kita, yang tu syarak larang. Sebab dia membuka pintu-pintu lain pula. Bila kita duduk bergurau, dia dengan suami dia tak bergurau, kita bergurau dengan dia, boleh jadi jatuh hati. Tu yang jadi bini orang dengan suami orang tu boleh jadi puncanya dengan berseluruh. Seronok dia duduk dengan kita. Sebab apa? Kita bergurau dengan dia. Bini dia dengan suami dia tak bergurau, serius dia. Dia mari rasa tak seronok, tambah-tambah pandailah pula iblis buat kerja dia. Berlakulah sumbang mahram dan sebagainya lah. Suami orang dengan bini orang, status bini orang dengan suami orang. Suami orang tu tak apalah kalau dengan perempuan yang tak ada istri, tak ada suami. Ni dak, bini orang statusnya boleh buat perkara yang tak elok di belakang suami. Puncanya boleh jadi bermula daripada bergurau senda, berseluruh. Gitu. Sebab tu agama suruh kita berseluruh, terutamanya dengan perempuan. Mana bini kita? Seluruh dengan bini. Dengan bini tak nak seluruh pula. Dengan perempuan lain dia berseluruh pula. Tu perangai uduh dipanggil. Perangai tak kena pada tempat kita letak. Berseluruh agama tak larang. Terutamanya dengan kanak-kanak, dengan perempuan. Dengan anak perempuan kita. Berseluruh lah. Ni anak nak buah pun takut. Bini nak mari buah pun takut dengan kita. Tapi duduk luar, kalau bini tengok daripada jauh, pandai pula dia ni buat lawak. Tu perangai jahat dia panggil. Dengan perempuan lain, nak sangat bergurau. Asyik-asyik buat lawak je. Yang perempuan tu pula mengekek-ngekek. Ngekek-ngekek dia panggil dia. Bahasa KL. Mengekek-ngekek kawan tu. Lagi mengekek-ngekek, lagi dia buat. Dia sedar tu. Yang ni bubuh yang ni bubuh yang ni, lagi sedap lah. Bubuh sambal sikit, bubuh tu sikit, lagi sedap, rencoh dia panggil. Sebab tu agama bagi batasan. Pada siapa boleh bergurau, pada orang-orang tertentu, tak semua. Sebab tu dalam kitab disebutkan, hatta bukan bergurau antara lelaki dan perempuan ajnabiyah ni, bagi salam je. Bila seorang lelaki bagi salam, dan kita tahu lelaki ni boleh timbul keinginan lain kalau kita jawab salam sebagaimana biasa, dengan suara biasa kita, dengan suara yang lemah lembut. Tuan-tuan biasa dengar tak DJ Aikim yang bernama Siti Rohani Surani? Kenal kan tak? Tuan-tuan duduk dengar sinar, duduk dengar klasik, tak temu lah. Suara dia lembut, suara dia lunak, manja, kita dengar. Sedaplah jadi DJ. Suara tu,
Kalau begitu keadaan dia, kita bagi salam 10 kali, sedap lagi dengar. Sebab tu agama ajar, kalau jenis suara macam tu, lelaki bagi salam, nak jawab salam tu tutup dengan tangan. Biar bunyi kasar. Nak elok apa tu? Nak elok benda ke depan lagi. Tu agama ajar pada kita belaka tu. Sebab apa? Nak mengelak daripada timbul fitnah. Bila kita tak jaga yang agama suruh, sama ada kita tahu buat tak tahu, ataupun memang tak tahu dan tak nak ambil tahu. Berlaku apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kawan dengan bini kawan. Berlakulah sebab apa? Sebab kita tak ambil cakna apa yang agama ajar pada kita. Kita ni, dengan perangai jahat kita ni, kadang-kadang tengok bini kawan pun boleh berkenan. Lawan binimu ni. Dia mari perangai je. Dia mari perangai. Tambah-tambah pula kawan bini pada kawan kita tu boleh jadi kawan classmate kita dulu. Yang pernah kita duk sembang berbual zaman sekolah dulu. Macam-macam benda boleh berlaku. Banyaklah sumbang mahram yang duk berlaku dalam masyarakat kita ni. Tidak sumbang mahram pun, status bini orang, suami orang, rumah tangga hancur lebur disebabkan oleh batas-batas agama yang kita tak jaga. Ini tasawuf hajat. Kataan keluar di mulut kita, salah satu daripadanya berseluruh. Tapi dia kait kat situ. Berseluruh tu dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Yang ini jadi dosa lah. Dia panggil benda yang aridi, dia panggil. Asal berseluruh tak apa. Asal berseluruh harus. Kita ambil sikit-sikit, harus. Bahkan nak mengelak daripada situasi kita jemu sunat ambil. Dengan kanak-kanak pula, nak suruh kanak-kanak tu jinak dengan kita sebagai seorang guru, ataupun kita sebagai seorang ayah. Maka sunat kita ambil. Gora dengan dia. Macam Nabi bergurau dengan Umair lah. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nabi tengok Umair duduk main dengan burung. Umair ni ada seekor anak burung yang dia bela. Burung dia tu mati hari tu. Lalu Nabi tengok dia duduk main dengan burung dia, sedih sebab burung dia mati tu. Nabi panggil Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nabi gelarkan dengan gelaran ab, seorang ayah seolah-olahnya. Tu Nabi gurau dengan budak. Sebab apa? Nampak dia ni seolah-olah berjiwa kebapaan lah. Sedihnya burung mati, seolah-olah seorang ayah yang kehilangan ataupun kematian anak. Lalu Nabi panggil, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang berlaku pada burung kau tu? Tu nak beritahu, Nabi nak suruh jiwa kanak-kanak yang sedih tadi jadi gembira. Begitu juga Nabi bergurau dengan perempuan yang tidak halal kahwin maknanya. Nabi bergurau dengan perempuan tua yang dah berusia sangat-sangat. Perempuan datang tanya pada Rasulullah tentang ahli syurga. Orang tua yang nak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. La yadkhulul jannata ajuz. Nabi kata. Orang tua mana masuk syurga? Gitulah Nabi bergurau. Lalu sedihlah orang tua tu sebab bercakap dengar jawapan daripada seorang yang sangat-sangat jujur dalam kata-kata dia. Dan memang Nabi jujur pun dalam bergurau. Cuma ada makna lain di sebalik perkataan Nabi yang tak difahami oleh perempuan tu menyebabkan dia rasa sedih. Tak masuk syurga lah kita sebab kita tua. Padahal Nabi nak beritahu dalam Quran menceritakan Allah Ta'ala beritahu ahli syurga ni tak ada yang tua. Semuanya bayar 30-an, 33 tahun ada hadis sebut itu umur dia. Bayar 33, muda-muda belaka. Bayar tu semua ahli syurga. Nabi nak beritahu yang tua pun akan jadi muda. Tapi dia dengar mula-mula tu, dia rasa itulah jawapan dia. Padahal ada jawapan sebaliknya yang Nabi nak beritahu. Cuma nak beritahu Nabi bergurau. Dengan siapa? Dengan orang yang terlalu tua. Adapun dengan perempuan-perempuan yang masih muda, tu Nabi tak buat bergurau.
Kita pun begitu kena jaga batas-batas tu. Barulah tak timbul isu apa? Isu fitnah dengan apa? Dengan perempuan-perempuan yang halal kahwin dengan kita. Baik. Tadi dia sebut sini ialah yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Yang ini dipanggil jadi haram lah. Bila berseluruh tu sampai peringkat kawan-kawan kita berdendam dengan kita. Kita berseluruh tu sampai tahap kawan kita jadi marah pada kita. Itu jadi haram lah perbuatan tu. Dia panggil haram yang aridi. Dia panggil. Macam tuan-tuan nak mengaji tajwid tu lah. Mad arid lissukun. Asalnya kalau kita baca sambung, kita baca wasal, tak ada panjang 2, 4, 6 tu. Dia ada dua lah. 2 harakat, 1 alif je ada. Mak tabi'i. Tapi bila kita berhenti, kita matikan hujung, maka boleh lebih daripada 2. Jadi 4 pun boleh, jadi 6 pun boleh. Maka dinamakan mad arid. Pemanjangan yang baru datang. Itu nama ma'arid tu. Lepas tu sebab apa tu pemanjangan yang baru datang tu? Lissukun. Kerana kita matikan bacaan tu, hujung tu. Sebab tu jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi cuba baca sambung. Tak boleh lah kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Sebab apa? Sebab kita tak mematikan. So tak ada lah ma'arif situ. So poin ni. Selagi mana lawak seluruh yang kita keluarkan di mulut kita tu tak menimbulkan marah orang, dendam orang dan sebagainya, menyakitkan hati orang, maka dia duduk di tangga, paling-paling tidak harus. Kalau ada tujuan cantik, tujuan elok, dia jadi sunat. Gitu. Tapi kalau mendatangkan kemarahan, mendatangkan benci, dendam, gaduh dan sebagainya, yang tu haram kita berseluruh. Beri ingat dalam berseluruh. Tu sebab tu saya kata tadi, berseluruh ni benda yang sangat dekat dengan kita. Kita temu orang ni, kita berseluruh kadang-kadang. Kita duduk dengan kawan-kawan kita berseluruh. Tu baru ceria suasana kan. Tapi ingat, dalam kita berseluruh tu, kalau menyakitkan hati orang, menyebabkan hukum dia daripada harus, daripada sunat, boleh jadi haram. Baik, habis itu. Dan yang keenam kau. Yang keenam deh. Dan memuji-muji. Memuji pun salah juga. Kita duk berasa memuji ni, okey, sebab apa? Memuji ni menyebut baik. Tu nama dia puji. Puji-puji ni definisi mudah dia ialah menyebut baik. Menyebut sesuatu yang baik tentang seseorang tu. Tu dipanggil memuji. Kita kata orang ni baik, orang ni soleh, orang ni warak, orang ni rajin, orang ni baca Quran pandai dan sebagainya lah. Kita kata gitu tu menyebut baik dipanggil. Tu menyebut baik itulah yang dipanggil puji. Tapi memuji ni ada kebinasaan dia. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab Nawak, dia ada sebut ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan pada orang yang memuji. 2 kebinasaan pada orang yang dipuji. Tengok bahaya kita lagi. Kalau kita ni jenis suka memuji. Bahaya ada di kita 4 perkara. Orang yang kita puji, ada 2 je bahaya dia. Kebinasaan akan berlaku pada orang yang kita puji, 2. Kebinasaan berlaku pada kita yang memuji, 4. Tu ulama bilang sia'ah pada kita. Apa yang ada pada kita kalau kita ni suka memuji? Satu ialah dia akan jatuh bila kita memuji ni kita tak jaga, dia jatuh kepada berlebih-lebih dalam memuji. Bila berlebih-lebih, dia mesti pergi kepada dusta. Kalau kita kata, mu ni rajin semayang. Tak ada orang rajin kawasan kita ni. Tipu lah tu. Tak ada rasanya kawasan Nakhoda. Apa? Laksmana.
Tak ada orang kawasan Laksmana ni, kampung Laksmana ni yang lebih rajin daripadamu semayang. Tertipu dah tu. Bukan kita pernah buat kajian pi banci pun. Tapi nak bagi tahu, kita nak memuji. Dalam memuji, bila dia lebih, maka dia akan pergi kepada menipu, dipanggil. Tu mudarat dia. Sebab tu dalam nak memuji, ala kadar sudah. Sesuai dengan apa yang kita tengok. Kita tengok dia rajin. Cukup dengan kita kata rajin kau ni semayang. Cukuplah. Tak payahlah kata mu ni paling rajin sekali. Aku tak pernah jumpa dalam kampung kita ni yang lebih rajin daripada mu. Tu boleh kira sikit, tak pernah jumpa. Sakat yang kita jumpa lah maksud kita. Tak ada lah lebih rajin daripada mu. Ni dak ni. Dalam kawasan kita ni, kalau nak cari yang paling rajin ibadatmu, padahal dia bukan kenal semua kawasan ni. Ramai lagi padahalnya orang yang rajin beribadat. Sebab semayang fardu 5 je. Kok mana pun 5 tak boleh jadi 10. Yang sunat, ramai lagi yang buat senyap-senyap. Balik rumah baru dia semayang. Duduk depan kita ni tak semayang sunat dia. Ataupun dia buat macam orang ramah-ramah. Balik di rumah, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yang tu kita tak tahu dah. Setakat kita tengok dia semayang fardu. 5 je fardu ni. Ini yang duduk dalam ni. Semua semayang fardu 5 belakang ni. 5 kali sehari semayang fardu. Yang sunat, yang kita tengok, sebelum selepas. Yang di rumah kita tak tahu dah. Tapi kita tengok yang tu, kita kata, tak ada orang dalam kampung Laksmana kita ni yang paling rajin beribadat. Kita dah menipu situ. Tu kebinasaan yang pertama yang ada pada kita. Mungkin kita boleh jatuh pada berdusta. Mungkin juga dalam kita memuji, mulut zaman ni. Dari mulut manis. Tambah-tambah pula pada orang yang kita tak setuju. Ataupun pernah ada isu dengan kita. Mulut puji, dalam hati celah. Tu dia panggil sifat riak pula. Menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk puji. Menunjuk-menunjuk sebut baik. Menunjuk-nunjuk kita ni baik depan dia. Padahal belakang dia kutuk. Ataupun tak semestinya belakang dia, dalam hati kita celah dia. Ramah gitu. Tengah buat benda yang tak cantik tentang seseorang, tiba-tiba tuan dia mari. Mula puji. Mula kita pun memuji. Kawan ni pun puji, yang ni pun puji. Tadi sebelum tuan dia mari, duk celah. Duk sebut keburukan. Tu dia pergi kepada riak pula. Tu kebinasaan yang kedua yang ada pada kita yang memuji. Sebab tu puji ni nampak macam cantik, apa salahnya memuji? Tak salah memuji. Kalau kita selamat daripada 4 kebinasaan, yang dipuji selamat daripada 2 kebinasaan, maka tak ada masalah pujian tu. Sebab tu nak kena tahu apa kebinasaan yang ada pada kita. Kadang-kadang bila kita memuji, kita berkata perkara yang kita sendiri pun tak yakin. Kita kata orang ni warak mung ni. Padahal kita pun tak yakin orang tu warak ke tidak. Macam saya pernah sebut kisah. Saya mengajar di surau Taman Melati, Nurul Muttaqin. Dulu lah. Dulu dia ada jamuan. Sekarang ni tak ada jamuan dah. Tak tahu. Bajet tak ada kot lepas PKP. Kalau dulu lepas daripada mengajar mesti ada jamuan. Jadi dia orang duk panggil untuk makan, saya pergilah. Rai, sebab situ surau yang pertama saya singgah di Kuala Lumpur ni. Situlah surau pertama saya bergerak untuk mengajar. Jadi saya railah, tak pernah tolak situ. Kalau dia ajak makan, saya makan. Saya duduk, minum air saja. Tak makan. Jadi dia ingatkan kita ni, tak makan ni, pilih makanan. Nak jaga diri kita ni supaya apa? Apa yang kita hafal tak lupa. Tengok orang husnudzon dengan kita.
Padahal kita ni makan rata-rata. Kalau dengan anak bini, tak ada pilih-pilih kedah. Yang tutup aurat kita masuk, tak tutup aurat pun kita masuk, tengok selera mana sedap. Tak ada gitu. Sangkaan orang husnudzon dengan kita. Ada sekali dia bawa, ustaz, yang ni kuih ni bini saya masak sendiri, buat sendiri ni, kita tak beli kedai tepi jalan. Siapa gitu sekali? Baiknya jiwa mereka ni, jiwa jemaah ni husnudzon dengan kita. Tu dia letak kita ni warak. Mana ada warak kita? Kalau tuan-tuan tengok saya pergi makan, mana-mana kedai yang saya masuk, tuan-tuan. McD kalau sebelum boykot, makan. KFC sebelum boykot, makan juga. Apa tak makan? Pizza, makan juga. Tuan-tuan je tak bagi, tak boleh makan. Kalau tuan-tuan bagi, saya makan je. Tuan-tuan ajak pergi kedai mana, saya masuk ya, tuan-tuan. Tapi nak beritahu, jiwa orang husnudzon dengan kita tu bagus jiwa dia. Cuma kita, janganlah pula, bila orang puji kita, muni orang warak, tu kebinasaan pada orang yang dipuji. Orang yang memuji, kalau dia kata, ustaz tu warak, mu jangan beli makanan tepi-tepi jalan. Tu sangka dia. Pada sangkaan dia. Benda tu kadang-kadang, dia sendiri pun tak yakin. Surah tu, AJK pernah sebut dulu. Ustaz-ustaz, kalau dia nak panggil ngajar di surah tu, kita pastikan dulu, ustaz, dia tak isap rokok. Surah tuan-tuan ni tak tahu. Surah tu pernah cerita kat saya. AJK dia pernah cerita. Ustaz yang kita panggil, kita pastikan dulu, ustaz tu tak isap rokok. Mari ngajar. Sebab kadang-kadang ada tempat-tempat tertentu lah dia cerita. Ustaz tu mari mengajar. Lepas daripada mengajar, orang nak komat, nak apa? Nak komat, nak suruh tolak jadi imam, tak nak. Kadang-kadang ada setengah tu nak keluar dari isap rokok dulu sekejap. Ada juga jenis agamawan macam tu. Rupa-rupa ni. Kita tak tahu. Cuma nak sebutnya, orang bila tengok seseorang yang soleh, seorang agamawan pula, mesti orang puji. Bagus, soleh, warak. Tu. Lebih pada puji tu, kadang-kadang yang keluar di mulut kita yang memuji ni, benda yang kadang-kadang kita pun tak yakin ada pada orang tu. Tu kebinasaan pada kita yang memuji. Sebab tu, kita kena pastikan dulu, benda tu ada pada orang tu, barulah kita puji. Bila kita berlebih-lebih puji, maknanya kita jatuh pada memuji, pada menyebut perkara yang kita sendiri pun tak yakini yang kita sebut tu. Lepas tu kalau orang yang dipuji, dia ambil pula benda yang orang sebut tu. Padahal dia kenal diri dia. Itulah kata Hasan Basri, sebodoh-bodoh manusia. Tu nyakit sebelah orang yang dipuji. Apa orang yang menerima puji tu? Bila dia tahu dia tak sampai tahap level orang puji tu macam tu, tiba-tiba dia ambil apa yang orang puji tu. Kata Hasan Basri, itulah sebodoh-bodoh manusia. Sebab apa? Kita sendiri kenal kita macam mana. Orang kata mu paling warak sekalipun, katakanlah. Orang letak kita gitu dalam pujian dia. Kita kenal kan kita ni warak ke tak warak. Kita kenal kan, kita beli barang hanya tengok cop halal jakim je. Tak tengok dah ingredient dia apa punya dalam tu kandungan dia. Nak beritahu, kita tak ada warak pun. Tapi bila orang puji warak, kita terima pujian warak orang tersebut. Sedangkan kita kenal diri kita sendiri. Tu kata Hasan Basri, sebodoh-bodoh manusia. Lepas tu dia boleh bangga pula. Aku warak, sebab apa orang puji. Padahal dia kenal dia tak warak. Bodoh lah manusia tu. Dia boleh jadi orang yang merasa diri dia tinggi, maka dia akan mari pula ujub, dia mari takabur. Itu kebinasaan orang yang dipuji. Itu tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab Penawar ada pendetilan dia. Cuma saya sebut mana-mana yang teringat, yang terlitah. Dalam bab perkataan yang mendatangkan dosa ni. Jadi dia sebut situ, memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Disebut situ kebinasaan yang dipuji saja, iaitu dua. Satu, menyebabkan orang yang dipuji itu jadi takabur, jadi ujub, jadi sombong. Satu lagi, dia akan jadi suka. Dia akan suka. Orang yang dipuji ni kan, bila dipuji. Tambah-tambah pula, orang yang dipuji itu sebenarnya orang soleh. Orang fasik.
orang fasik, orang zalim, orang munafik contohnya, berpura-pura je baik, kita puji dia, kita akak dia, sukalah dia, kita sokong dia, sukalah dia, tu kita sebenarnya sedang bersekongkol dengan dia. Bila kita memuji seorang yang zalim, seolah-olah kita sedang meredai orang yang zalim tu melakukan kezaliman. Bila kita memuji seorang yang fasik, maka kita sedang mengangkat orang yang fasik itu untuk terus melakukan kefasikan. Tuan-tuan, orang fasik ni tak susah. Melakukan sekali dosa besar, fasik. Melakukan dosa kecil, berterusan, fasik. Orang fasik pasti akan jadi pengikut Dajjal. Beringat akhir zaman itu. Tu beringat tu. Kefasikan boleh menyebabkan seseorang tu akan tak nampak nanti bila Dajjal lagi. Yang dia ni Dajjal. Orang fasik akan bersama dengan Dajjal. Hadis Nabi sebut fasik. Istilah fasik. Fasik ni sekali dosa besar atau melakukan dosa kecil berterusan. Tak taubatlah tu kira. Kalau taubat lainlah cerita. Ni buat dosa besar sekali, tak taubat pada Allah Ta'ala. Ataupun duk galik dengan buat dosa kecil, tak taubat-taubat pada Allah Ta'ala. Fasik. Orang fasik tak akan terlepas daripada tipu daya Dajjal. Tuan-tuan bayang berapa ramai orang yang buat dosa besar sekarang. Berapa ramai yang tak buat dosa besar sekarang. Kita pun tak boleh rasa selamat daripada fitnah Dajjal. Tu kita mengaji sangat tu. Nak jaga diri masing-masing je. Daripada jatuh pada dosa besar ataupun berterusan melakukan dosa kecil. Jadi beringat. Dalam memuji ni, dia boleh mendatangkan kebinasaan pada orang yang dipuji. Itu dia sebut. Itu kebinasaan dia. Kalau orang tu orang jahat, kita puji dia, menyebabkan dia dia suka dengan kejahatan yang dia buat, dia berterusan lagi melakukan kejahatan. Bahkan, kalau orang tu duduk dalam taat sekalipun, boleh jadi dia terhenti daripada melakukan ketaatan yang lebih lagi. Sebab apa? Jiwa dia dah suka dah. Orang dah kata dia rajin dah. Padahal biasa-biasa je dia. Tapi orang dah puji mu ni orang paling rajin sekali. Maka dia pun terhenti setakat tu. Cuba kalau kita nasihat dengan jujur. Ataupun kita puji ala kadar je. Maknanya dia sedar. Ibadat dia baru qadar ni. Tapi kalau kita letak tinggi, padahal dia tak tinggi, dia berhenti daripada ibadat. Tu yang Nabi kata, bila sahabat memuji sahabat, ada yang Nabi kata, qata'unuqa sahibika. Mau ni sebenarnya sedang menyembelih leher kawan kamu. Itu Nabi buat perumpamaan. Perumpamaan menyembelih. Bila sembelih, haiwan dia yang disembelih ni, lama-lama dia makin lemah, makin lemah, makin lemah. Bila kita puji orang yang tak kena pada tempat dia, jenis orang yang makan puji, dia akan berhenti setakat tu. Bahkan kadang-kadang dia makin malas. Tuan-tuan puji, ustaz yang mari ngajar, alim lah ustaz, sedap ustaz ngajar. Tak ngaji lah dia. Sebab alim dah, tak ngaji lah. Cuba tuan-tuan bagi tahu, ustaz rasa ustaz bagi tahu hari tu tak sama dengan apa yang ustaz seorang lagi sebut ataupun tok guru ni sebut, alim tu sebut. Baru dia berasa tak cukup lagi ilmu aku nak ngajar. Maka dia nak ngajar pun dia buka kitab dulu, dia murajaah dulu, dia cari dulu, dia rujuk dulu. Sebab apa? Sebab dia takut nanti orang kata benda yang dia sebut tak sama dengan ulama besar sebut. Tapi kalau tuan-tuan angkat dah diam, tak ada lah dia nak ngaji, alim dah. Dia memang gitu, orang yang dipuji. Tapi kalau semua selamat, tak ada masalah. Yang memuji pun selamat, yang dipuji pun selamat. Tak ada masalah, sebagaimana sahabat Nabi. Nabi puji Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, iman Abu Bakar ni, kalau diletak di satu neraca, kemudian diambil iman umat ni, diletak di satu neraca, Nabi kata la rajaha, nescaya iman Abu Bakar lagi berat. Tengok Nabi puji. Puji tu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar bukan jenis apa? Jenis makan puji. Tengok ibadat dia macam mana Abu Bakar ni. Sehingga kan Aisyah kata Abu Bakar ni tak boleh naik jadi imam. Sebab apa?
Lembut sangat hati dia. Kalau dia naik jadi imam, mesti dia nangis. Bila dia baca Quran, mesti dia nangis. Atau Abu Bakar As-Siddiq. Anak dia mengesahkan gitu. Walaupun dipuji oleh Nabi, iman Abu Bakar ni setara mana hebat dia. Umar bin Al-Khattab dipuji, kalaulah aku tak diutuskan sebagai Nabi, Allah Ta'ala boleh utus jadi Nabi. Tengok, tingginya Nabi letak Umar bin Al-Khattab. Tapi macam mana Umar bin Al-Khattab? Tak ada rasa hebat pun. Tak ada rasa tinggi. Kalau gitu, mengaku aku jadi Nabi. Macam Musailamatul Kadzdzab. Dia Nabi tak letak pula layak jadi Nabi dan Rasul. Mengaku pula dia jadi Rasul. Musailamatul Kadzdzab tu koya dia panggil. Khayal. Adapun Umar dah, orang yang boleh dipuji, kita puji tak ada masalah. Sebab tu nak puji, tengok orang yang kita nak puji. Fulan bin Fulan ni, kalau kita puji, dia makin rajin. Dia makin bertambah amal ibadat dia. Tak apa puji. Tapi kalau kita puji dia jadi makin malas, makin lemah, makin tak elok perangai dia, tak payah puji. Budak-budak kan gitu. Budak-budak kalau kita puji, dia makin rajin. Bagus puji. Sebab tu budak-budak dipuji. Dia beri kata-kata pujian. Buat baik je puji. Baguslah adik. Lagi rajin dia. Sebab bertambah kebaikan dia. Dia akan tolong lagi, dia akan buat lagi. Sebab apa? Dipuji. Tapi kalau orang macam kita, puji jadi makin malas, tak payah puji. Bahkan nasihat yang jujur tu lebih baik. Nasihat ni kan, maksud dia, iradatul khair lil ghair. Kita nak kebaikan berlaku kepada seseorang tu. Itu nasihat. Lebih baik daripada kita memuji benda yang tak ada pun pada seseorang tu. Baik, saya baca. Adapun yang tidak merosakkan ianya tidaklah terlarang, begitu juga berseluruh. Yang ni memuji. Yang tak merosakkan, boleh aja kita memuji. Begitu juga dia kata berseluruh. Seperti pernah Nabi SAW berseluruh kepada seorang perempuan tua, katanya, ini saya sebut tadi, tidak masuk syurga perempuan yang tua. Maksudnya akan dijadikan muda ketika masuk syurga nanti. Habis itu 10 kebinasaan, 10 akhlak kebinasaan, akhlak madmumah. Akan datang sambung, kita masuk bab yang kedua, 10 sifat hati yang terpuji. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.